Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Encik Hairul bin Lokman selaku pensyarah ALMK 3043 Isu Moral dan Peranan Ejen-Ejen Moral. Nama saya ialah Harrison Anak Michael Jelly, siswa guru pendidikan muzik semester 2 dari kelas G 2.1. Dalam tugasan ini, kami iaitu siswa guru bagi elektif pendidikan moral dikehendaki untuk membuat video mengenai strategi penyelesaian konflik moral. Kami telah diberikan satu situasi berkenaan konflik moral dan dikehendaki untuk memilih mana-mana strategi penyelesaian konflik moral yang sesuai dikaitkan dalam situasi tersebut. Situasi yang diberikan adalah seorang pelajar daripada Universiti Awam bernama Razif. Konflik moral mula timbul apabila Razif ditawarkan untuk mengikuti latihan khas pelapis bola sepak kebangsaan di Jerman selama setengah tahun. Razif amat berpotensi dalam sukan bola sepak kerana sering mewakili universiti dalam mana-mana acara bola sepak. Dalam masa yang sama, Razif perlu menduduki ujian khas pengesahan sektor jawatan kerajaan pada semester terakhir. Sekiranya Razif terlepas ujian ini, dia akan menghadapi masalah semasa hendak ditempatkan kelab. Oleh yang demikian, saya mengambil keputusan untuk menggunakan strategi analisis nilai dalam membantu Razif untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Terdapat 5 langkah utama dalam strategi analisis nilai. Langkah yang pertama adalah kenal pasti nilai-nilai yang berkonflik. Nilai-nilai berkonflik yang terdapat dalam situasi ini ialah 1. Menerima tawaran latihan khas pelapis bola sepak di Jerman dengan menangguh semester pengajian. Yang kedua pula adalah meneruskan pengajian dan menumpukan perhatian lebih terhadap ujian khas pengesahan sektor jawatan. Langkah kedua dalam strategi ini pula adalah mengenal pasti fakta-fakta yang ada dalam konflik tersebut. Fakta yang pertama ialah Razif mempunyai minat yang mendalam dalam bidang bola sepak dan sering mewakili universiti dalam pertandingan bola sepak. Yang kedua pula adalah penangguhan semester akan menyebabkan Razif tidak dapat menduduki ujian khas yang perlu diambil pada akhir semester. Walhal ujian ini adalah merupakan penting untuk penempatan Razif apabila sudah tamat pengajian kelab. Langkah yang ketiga bagi strategi analisis nilai adalah menyenaraikan alternatif yang boleh diambil untuk menyelesaikan konflik moral tersebut. Dalam situasi ini, antara alternatif yang boleh diambil oleh Razif adalah 1. Menerima tawaran latihan kebangsaan bola sepak di Jerman dan menangguhkan semester. Yang kedua ialah menolak tawaran latihan kebangsaan bola sepak di Jerman dan menumpukan perhatian terhadap ujian khas tersebut. Langkah seterusnya adalah menyenaraikan kesan yang akan timbul daripada setiap alternatif. Kesan pertama daripada menerima tawaran latihan kebangsaan bola sepak di Jerman iaitu ia akan mendapat mencukil bakat dalam bidang bola sepak. Razif juga akan mendapatkan pengalaman baru dan menjalankan latihan bola sepak secara profesional bersama pemain-pemain profesional yang lain. Akan tetapi dia tidak dapat menduduki ujian khas dan akan mengalami masalah penempatan pekerjaan kelak. Kesan sekiranya dia menolak tawaran latihan kebangsaan bola sepak di Jerman ialah dia akan dapat lebih menumpukan perhatian pada ujian khas dan ini tidak akan menjejaskan pengajian serta dia akan terjamin mendapat peluang pekerjaan di masa hadapan. Langkah yang kelima dan yang terakhir ialah memilih salah satu daripada alternatif tersebut. Oleh itu, dalam membantu Razif, saya akan memilih alternatif kedua iaitu menolak tawaran latihan kebangsaan bola sepak di Jerman dan menumpukan perhatian kepada ujian khas. Hal ini demikian kerana sebagai seorang siswa, Razif perlu menumpukan lebih perhatian terhadap pengajian. Selain itu, masa depannya juga akan terjamin. Seterusnya, Razif masih boleh meneruskan hobinya bermain bola sepak. Yang keempat, Razif boleh mengikuti mana-mana pertandingan di luar kampus. Dan yang terakhir, dalam masa yang sama, potensi dirinya masih boleh ditingkatkan. Akhir sekali, kebaikan daripada strategi analisis nilai ialah 1. Dapat melihat kesan bagi setiap tindakan yang diambil.
Yang kedua, keputusan dapat dibuat secara bijak. Yang ketiga, penyelesaian konflik dibuat berdasarkan fakta yang relevan dalam membuat pertimbangan nilai. Itu sahaja daripada saya. Saya memohon maaf jika terdapat sebarang kelemahan pada pembentangan saya kali ini. Sekian, terima kasih.